西里红，红咕噜连声西里红，红咕噜连声西里红，红咕噜连声西里红。红咕噜连声西里红，红咕噜连声西里红，红咕噜连声西里红，红咕噜连声西里红，红咕噜连声西里红。红咕噜连声西里红，红咕噜连声西里红，红咕噜连声西里红，红咕噜连声西里红，红咕噜连声西里红。红咕噜连声西里红，红咕噜连声西里红，红咕噜连声西里红，红咕噜连声西里红，红咕噜连声西里红。红咕噜连声西里红。红咕噜连声西里红，红咕噜连声西里红，红咕噜连声西里红，红咕噜连声西里红，红咕噜连声西里红。红咕噜连声西里红，红咕噜连声西里红，红咕噜连声西里阿弥陀红，佛，红咕噜连声西。阿弥陀佛。世界各地的莲花童子 Selamat 们， malam semuanya kepada para Padma Kumara di seluruh dunia. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. 莲花美儿助教，我来自马来西亚沙巴本觉 Hari 人。 ini saya sebagai pembawa acara 今天 yaitu 是 Lien 2024 Pandita 年 Lianhua 2月16日 Mei. 星期五。 Hari 这 ini 里 hari 还 Jumat 是 tanggal 10 Mei 跟大 2024. 家报告一下，我们这第5门课生命礼仪都是3语直播，大家可以在 Zoom 这里选 Pelajaran 择华 kelas 语频道 ritual kehidupan ini juga bersamaan 及印尼语频道。 bersamaan melakukan 最 live 后，我 broadcasting 们都会 dan 把 pada hari 3 ini 语 juga 视频 sama 放在 seperti 我们 sebelumnya 当中全球网络教学与 yaitu 通讯的 memiliki YouTube 频道， dua penerjemah 大家 yaitu 到时 bahasa 候 Inggris 可 dan 以 bahasa 在网 Indonesia. 上看全部课程的回播。
kelas hari ini 现在 YouTube bersamaan 也 juga 放上 dengan 来。 siaran langsung melalui Facebook dan YouTube. 好的，大家看到了吗？今天的课程是生命礼仪的第6章，安葬须知第3节， Pelajaran hari ini adalah 确定亡者的 ritual 往 kehidupan 生禁 bab 6 忌。 yaitu pengetahuan 我将 tentang 将在 persemayaman 同一时 pada 间 yaitu 播 bagian 上 3 大林者正式 mengenai 解 bagaimana 读课程。 menentukan alam kelahiran 上个 mendiang. 星期我们学习了 Pelajaran hari ini akan 安 dimulai 葬 tepat 须 pada 知 pukul 之第2节， 8 waktu 灵魂 Taiwan. 的选择和安放仪轨。 Pada minggu lalu, 请问 kita 大 telah 家 belajar 可以 mengenai 算一算，我们从 pengetahuan 1天 melalui 到今天 kolumbarium dan 一共上了几堂 peletakan 课呢？ abu. 知道吗？我们一共上了11堂课，也就是说， Dari 我们 awal 的课 hingga 程 sekarang 已经 kita 进 telah 行了1/3咯。 telah 1/3是 mengadakan 长不 kelas 长？ baik 11 说 kali, 短当然短， 1/4 dari 最重要的 keseluruhan 是 kelas. 我们是否有把握时光，浪费光阴呢？所以今天特地找了诗中的一个金句，想和大家分享。光 Saya 阴 akan membagikan 莫 satu 虚度， kutipan 连生 dari 活 Mahaguru 盛宴文集第172册， pada 随风 buku 的脚步。 ke-172 这 yaitu 里诗 mengikuti 中写 jejak 到说， angin. 我们 Di 每 sini 个人 tertulis, 的一天都差不多，早上起床，刷牙洗脸， kehidupan 吃早 kita 餐， setiap orang 上 juga 班， tidak jauh 吃 berbeda, 午餐， yaitu 上 bangun 班， pagi, 下班回家 sarapan, pergi 睡 kerja, 觉， makan 休息 siang, kembali 便 bekerja, 是过起 pulang, 末日 beristirahat, 上床睡觉。 membersihkan 其 diri, 实 dan 大家 kemudian 生 tidur. 活或有不同，但大同小异。一般人的 Meskipun 生活 kehidupan 也是 kita 如此。 berbeda-beda, 我 namun 们是许 tidak 多 jauh 的 berbeda. 在家居士，再加上念念佛、念念咒、 Bagi 修修 kita 法， seorang 一天 sadaka, 很容易就过去了。 umat Buddha, 也 kita 有 pun 很多人很 juga 忙， ada 忙得连 mem- 修法的时间 melafalkan 都 nama 没出来。 Buddha, 大家以为 melakukan 寺庙的出家 pelatihan 人 diri. 最闲了，其实不然。早课、晚课、午供、 Bahkan 早午、早 biksu 午，事情 yang 多 mungkin 得很。 terlihat 可 waktu 是 saat 时 dewasa 间有的忙 juga 了， memiliki banyak 时光 pekerjaan 就 yang perlu 过去了， dilakukan 一天 seperti 又过去了。 seperti 一年 doa 四季， pagi 光 ataupun 阴一去， doa siang 小 ataupun 沙弥变 ataupun 成了老和尚。 pekerjaan-pekerjaan lainnya. 师尊常劝人，光阴莫虚度。什么叫光阴 Mahaguru 莫 sering 虚 memberi 度？ tahu 师 agar 尊问 kita jangan membuang-buang waktu. 也许很多人答不出来。天天日子过得差不多，穿衣 Mungkin 吃 kita 饭 semua tidak tahu 睡 bagaimana menjawabnya. 住坐卧，什么叫光阴莫虚度？师尊说，把每 Apa 件 itu 事 membuang-buang waktu? 都做得恰恰好，意即是做好每一件小 Lakukan 事， setiap hal 就算是 dengan 光 baik. 阴不虚度了。守时 Meskipun kita hanya 守 melakukan 法 hal-hal kecil, 守节，便是 sama 光 saja 阴 kita 不虚度。 sedang tidak membuang 一 waktu. 时 Kita 一 menjaga 时 waktu, 失 menjaga 足， sikap, 便是光阴虚度。师尊 mak- 写意 kita 说 pun 是 juga tidak 不用 membuang 读 waktu. 书，人人都是 Mahaguru juga 快 berkata, 乐， kita tidak perlu 无得 bersedih. 无失， Setiap orang 无常 juga 无 sama-sama 常， melewati hari. 谁也无法 Tidak 预 ada 知 yang 真 didapat 正的明 ataupun 天， tidak ada yang hilang, 只 tidak ada 在 yang 心 panjang 解 ataupun 脱否， tidak ada yang pendek. 只在 Siapapun 道 juga 上 tidak 行 dapat 的正法， mempertahankan usia. 就是 Hanya 光 dengan 阴 hati 莫 yang 虚 moksa 度。 atau yang terbebas, 这就是今 hanya 天 dengan 我 perbuatan 要 benar 分享的 di 金句， jalan kebodian, 光阴莫 maka 虚度。 kita tidak 如 sedang 果你 membuang-buang 还在 waktu. 说我很忙，明天再开始吧，那请你记住师尊说的光阴莫虚度。接下 Jika 来 kita 我 hanya 分享 terus 2/3的生命礼仪 bilang 课 kepada 程， diri kita, 你也千万别虚度。 masih ada waktu, 我 kita 们 lakukan besok 还可 saja. 以加油的。 Ingat dari kata-kata dari Mahaguru, 我们 yaitu 今天 kita 的课 tidak 程 boleh 结束后呢， membuang waktu. 依然会有释疑解惑的环节，我们会恭请武自在老师为大家一一的 Pada akhir kelas ini 我们 akan 会先 akan 回答上 dilakukan 个 sesi 星期 tanya 我 jawab 们有 dan 解答 akan 的问题， dijawab oleh 再来 Sisyong 会是 Wu 针对 Zizai 大家的 untuk 疑问 menjawab 和 pertanyaan 疑 yang 惑， telah 在这里 dilontarkan 温 dari 馨的 minggu 提 lalu. 醒大家，温馨温馨，你们的问题一定要跟今天的课程有关，千万不要问 Sekedar 一些 mengingatkan, 课外的问题，好吗？谢谢。
untuk memberikan pertanyaan, 好，看看每个 dimohon 现场的同门。 untuk memberikan pertanyaan yang bersangkutan dengan kelas pada 好， hari 看 ini. 到我们的授课师吴志在老师，晚上好。我们的翻译员涂正师兄好。那我们的翻译 Selamat 员 malam 小弟弟 kepada 晚上好。 Cisang 西 Udzai. 木老师 Selamat 晚上 malam 好。 kepada 林师 penerjemah 兄 bahasa 晚安。 Inggris, 志龙助教晚上吉祥。 Pandita 燕 Leshen. 青师姐晚 Selamat 上好。秀 siang, 姬师姐晚安。 selamat malam 丽茶师 kepada 姐晚安。国华师兄晚上好。文秀师姐好。 para 小 sisung 龙助教 sije 早 semuanya. 安。吴妹师姐好。德旺师兄吉祥。德旺助教吉祥。国龙讲师好。伟全助教晚上好。龙英助教早安。仙福助教早上好。秀兰师助教晚安。佩芬助 Selamat pagi, selamat siang, selamat 全 malam 金顺 kepada 助教 semua 晚安。 sisung sije 广泉师兄吉祥。莲花 ND dari 助教 seluruh 吉祥。 dunia. 秋间助教晚上好。一才讲师晚上吉祥。一英师姐晚上好。莲花书样助教晚上好。昌飞浪师姐好。老钟师兄晚安。国辉讲师晚上好。整辉助教晚上好。建清师兄早上吉祥。钟凤助教晚上好。八马师兄晚安。好的，已经和大家一一的打过招呼了，谢谢大家。欢迎大家参加今天的课程。如果您方 Selamat 便的话， bergabung 希望 mengikuti 能够 kelas 把 pada 手机 hari 打 ini. 开，并写上 Bila Anda berkenan, 好像今天大家的 mohon 名 untuk 字在 membuka 这里 kamera 大家 Anda 的名字， untuk 可以和大 untuk 家 kita bisa melihat wajah 是不 dari 是开心呢？被叫到名字的 sisung 感觉 sije 是 semuanya. 不一样的，对不对？好的，谢谢大家。 Dan juga untuk 好， nama mohon 以后 diganti 我们在 untuk 这一节中呢，博学多彩、才华 nomor 洋溢的 ID 吴志在 peserta 老师 dengan 将为我们 em, 深度的解 nomor 析 ID pelajar 佛经 dan 上有记载， nama Dharma. 根据不好意思，佛经上有记载，根据人在临终往生前的不同征兆， Di dalam Sutra 未 Buddhis 是往生何处，而师尊亦有 tertulis 提示 mengenai 有死亡时的 beberapa 相状， fenomena 是 yang 可 menjadi 以知 pertanda 亡者将 bagi 来 seseorang yang akan 死 menjelang 之处， wafat. 亦有较 Jika 多证 memiliki 实 fenomena yang terlihat, 法师 maka 就 kita dapat 会 mengetahui 临终时就会 bagaimana 把握往生佛国， bagaimana 并且 cara kita 将 menentukan, 因圈是否对 memastikan 亡者 mendiang 有 akan 信。 terlahir di alam yang 待 mana. 会吴志在老师将为 Pada 大 hari 家 ini, 在这几 Sisyong 分钟 Udzija 详细的讲述。 akan menjelaskan kepada kita semua. 好，我们现在的时间已经是晚上 Sekarang waktu 8 telah 点整， menunjukkan 我 pukul 们的 8 生命 malam. 礼仪课程正式开 Kelas 始。 hari ini 首先， kita 让我们 mulai. 大家一起全程恭敬合掌， Marilah 礼 kita 拜 dalam 奉 bersikap 承 anjali, 上师圣尊莲 sembah 生 puja 活 kepada 法， Mahamula 礼拜 Charya 承 Linsen, 祖师 Guru 三者 Silsila 三宝， para 教法 Buddha 上， Bodhisattva 恳请圣尊莲 Dharmapala 生活佛大力加持， memohon 经乐课 adistana 程 di 顺利 adistana 圆 dari 满圆 Mahamula 满。 Charya. 请大家现 Semoga 在 kelas hari 关 ini 头静 dapat 神， selesai dengan sempurna. 持诵莲 Membentuk 花 mudra 经 Padma 7 Kumara, 种短咒祈 menjapa 愿， mantra 持 Padma 咒 Kumara. Om Guru Om Leng Guru San Linsen Siddhi Siddhi Hom， Hom. Om Om Guru Guru Leng San Linsen Siddhi Siddhi Hom， Hom. Om Guru Om Leng San Guru Siddhi Hom， Siddhi Hom. Om Guru Leng San Guru Linsen Siddhi Hom， Siddhi Hom. Om Guru Om Leng Guru San Linsen Siddhi Siddhi. Hom， Om Guru Om Leng Guru San Linsen Siddhi Siddhi Hom， Hom. Om Guru Om Leng Guru San Linsen Siddhi Hom。 Siddhi Hom. 阿弥陀佛。 Amitofo. 授课师吴志在老师， Yang 尊敬的 terhormat, 会长莲花城主上师，尊 yang 敬的 terhormat 教务 Sisyong 处处 Udzai 长莲后上 selaku 师，尊敬 pengajar, 的文宣处处长莲叶上师，尊敬的公关处处 yang 长莲娟 terhormat 上师， Ketua True Buddha 尊敬的 Foundation, 莲飞上师， yang 以及全 terhormat 场尊敬的上师、 para 大法师、 acarya, 法师、讲师、 dharmacarya, 助教以 biksu, 及世界各地的莲 Pandita 花 Dharma 菩萨 Dota dan Pandita 大 Lokal 家早 Palasraya 上好， beserta para 大 Padma 家 Kumara 上吉祥。 semuanya. 欢 Selamat 迎大 pagi, 家参 selamat 加今 siang, 天的 selamat 课程。 malam 上一节课， semuanya. 吴志在老师为我们 Selamat 讲解 bergabung 了 dalam 生 kelas 命 pada 礼仪之灵骨塔的 malam 修 hari 复 ini. 和安放 Pada 原 minggu 理。 lalu, kita 今 telah 天 mendengar 我们 kelas 将学习 mengenai
bagaimana pemilihan kolumbarium, penempatan guci abu. Dan pada malam hari ini kita akan membuat topik yaitu bagaimana menentukan alam kelahiran mendiang. Mari kita mempersilakan Sisyong Wu Zizai untuk memberikan pelajaran pada malam hari ini. 好，请大家再次的恭敬合掌。 Mari kita kembali bersikap anjali. 顶礼根本传承上师莲生， Sembah puja kepada Mahamulacharya Liansen, 顶礼佛法僧三宝， sembah puja kepada Triratna, 顶礼坛城诸佛菩萨， sembah puja kepada para Buddha, Bodhisattva, 正 Dharmapala. 法护法金刚，祈愿加持今天晚上 Memohon adistana 直播生命 semoga 课程顺利，人人 kelas 法益。 hari ini 真佛中 selesai dengan sempurna dan kita semua mendapatkan manfaat. 尊贵的真佛中中务委员会 Yang terhormat Ketua True Buddha 花 Foundation, 城主上师， Acarya Lianhua 尊贵 Chengzu. 的教育处 Yang terhormat 是联 Ketua Divisi Pendidikan, 尊贵 Acarya 的 Lianhe. 处是联乐上师，尊贵的 Ketua 公关处是 Divisi Publikasi, 及 Acarya Lian Yue. 联飞上师，还有网 Yang 络上 terhormat Acarya Lianjia, 各 Acarya 大 Lianfei, 真佛中法师 seluruh 和 acarya, 佛教 Dharmacarya, para 的 biksu, 莲树 para 学 pandita, 真 dan 佛中莲花童子 para 师兄师姐 Padma Kumarai terkasih dari seluruh dunia. Selamat 自在。 malam. 那感谢大家 Saya 今天晚上 adalah 参 Uziza. 加 Terima kasih semuanya 生命里网络直播。 mengikuti kelas pada malam hari ini. 在此特别感谢真佛中网络大学教程 Dan 部 ini 小组 khususnya berterima kasih kepada 你们 Divisi Pendidikan 感谢 True 金 Buddha 线 Foundation 主持人美娥助教，感谢英 dan 翻译 kuliah 线 daring 助 True 教， Buddha 感 Foundation. 谢印尼文翻 Terima 译 kasih kepada pembawa acara pada malam hari ini dan penerjemah pada malam hari 今天 ini. 呢，Pada malam 再 hari 次 ini 来到了我们生命礼仪的课程。今 kita 天的课 kembali 程 dalam 是 kelas mengenai 客 ritual 饭 kehidupan. 安葬须知第三节， Malam hari ini adalah kelas bab 6 pengetahuan tentang 王者的 persemayaman. 王。 Bagian 3 yaitu bagaimana menentukan alam 当然， kelahiran 这个 mendiang. 题目这个是非常重要的，因为我们做了那么多事情，其实就是要 Tema pada malam hari ini sangatlah 确定 penting 或希 karena 望 setelah kita melakukan semuanya, 了解王者到底往生 kita 到哪里去了。 ingin 好， mengetahui 在上 ataupun 课之 kita 前， 我 berharap 们先来温故 mendiang 知新， dapat terlahir di alam yang baik. 看看大家有没有忘记上节课 Marilah kita 上的 melakukan 内 kelas 容 balik. 啊。 Apakah semuanya ingat dengan kelas dari minggu lalu? 灵骨塔是经过火葬 Rumah 之 abu 后 merupakan 往 tempat 生者 menaruh 骨灰 abu 后 jenazah 的地方， hasil ritual 请 kremasi. 选出 Silakan pilih 下 yang mana bukan sebutan lain 错误 untuk 的名称 rumah abu. A. 聚 A. 财塔 Pagoda pengumpul harta. 灰龛 B. Kuil abu. 那 C. Pagoda peletakan abu. 塔。 D. 来， Pagoda 大家在 abu. 我们的聊天室啊， Silakan menjawab melalui 答 kolom conversation, 这 kolom 个问题 komentar. 呢，这个应该是相对简单哈，因为只要 Pertanyaan ini 略懂这 terlihat 个 sangat mudah. 哦，没有错哦。A 是错误的 Jawabannya adalah ，A 是错 A, 误的。 yang merupakan jawaban yang 接下 salah. 来我们再来问第二 Kemudian 题。 soal nomor 2, 莲生活佛说，开 Dharma Raja Linsen 哦 menjelaskan 这个 ilmu 下部的元素 geomancy 呢 atau 是 ilmu membaca tanah 依 memiliki 据五大 5 原 prinsip. 则为标准，请 Yang 选 manakah 错误 yang 哦 salah? 错误的五大原则。哦，这个上礼拜我们有特别做一个视频强调过哦。A 龙 Yang A, 血沙水 naga, long, naga, shui titik, sah, B kerikil, shui, 沙 air, 源 siang, 水 arah. 象 B, sa, pasir, C shui titik, 水 long 处 naga, 沙 shui air, 象， siang, arah. 这个是陷阱题。 C, shui, 这题是 air, 陷阱 shui titik, sa, pasir, long naga, dan siang, arah. 师兄师姐 Ini 有 soal 出现 jebakan. 哎，看大家有没有答，有没有答？哎，看一下。哎呀哎呀哎呀哎呀！哎，大部分人都选 A， 有人选 B， Ada orang yang memilih jawaban A 选 B 哦， dan juga ada yang memilih jawaban 选 B. B。那
错误的五大原则是错误哈，答案 Yang 是 salah adalah 是 A. 错的。刚刚为什么说是陷阱题呢？其实龙穴沙水象是对的，但是中文是错的。它这个意思是有意思的哦。这个沙呢，它这个错误是在这个沙这个字哦。 Ini 那这个 berbeda pada tulisan Mandarin. 沙那个沙其实不是真正的龙穴沙水象那个沙那个字呢，是 Karena tulisan 那个 sa yang di 穴 sini 左右两边那个叫 berbeda. 环抱的那个杀手，我们叫杀手，就是挡住，没有挡住，保护左右两边有护卫，保护我们中央的血场血心，所以有主有皇，我们上次讲有皇帝嘛，皇帝旁边要有护卫，那最主要的护卫城墙就是那个杀手，那个杀手呢不是沙子，是泥沙十字旁，表示说它也是一个山哦，它也是一个山的意思哦。啊，这个出这个题目很有什么很有水准好，来问题3，分金 Pertanyaan 在 ketiga, 学中 Fencin dalam ilmu geomansi dibagi menjadi fencin luar dan dalam. 代表 Dan posisi guci abu termasuk dalam fencin dalam. Maka di rumah abu, apa hal yang termasuk fencin 什 luar? 么是外分金呢？好，纳古塔的什么是外分金呢？A 窗口 A. Jendela. 门口 B. Pintu. C. 路 Jalan 开 raya. 始回答，开始 Silakan dijawab. 开始回答，不要偷看答案，没有答案偷看。哦，大部分人都答 B，都答 B，对不对？ Kebanyakan orang menjawab jawaban B. 有没有答 A 的？窗口。好，正确的答案是 Jawaban yang benar adalah B. 师尊讲 Pintu. 内分金当然是骨灰坛的方向哦，就那个门。 Maha Guru berkata, fencin dalam adalah 这个方向呢 tempat adalah arah guci abu. Dan fencin luar adalah pintu. 墓碑跟棺木真正入矿之后的那个角度哦，那原则上应该一样，但是有时候呢，可能有一点点不同的时候哦，墓碑跟那个棺木 Fencin ini bersangkutan dengan seperti batu nisan dan juga setelah peti mati dimasukkan ke dalam lubang. Mungkin saja memiliki arah yang berbeda. 表格就是让大家看这个方位然后呢，这个视频播出之后呢，我觉得我们生活中的法师大家真的都比我还用功我说我找不到师尊以前讲过有一个旋转360度可以破除一切煞气的，我说我记得我听过，但是我就是找不到。你看我们可爱的法师那个他帮我找到了。 Sebelumnya saya tidak ketemu video mengenai memutar guci abu ya, untuk menghancurkan energi negatif. Sebenarnya saya tidak ketemu, namun ditemukan oleh satu fase. Nah, maka mari kita saksikan penjelasan dari Maha Guru. Saya mempunyai kebenaran melihat Feng Shui di pemakaman di malam hari. Saya sudah menyusuri berbagai pemakaman di Taiwan, dari bagian paling atas Taiwan hingga Kaohsiung, melintasi bagian timur Taiwan, hingga daerah Pintung, Fangliao. Semua sudah saya susuri. Pemakaman ini disebut juga sebagai Sitawana. Saya bahkan hingga masuk ke dalam pekuburan. Di pekuburan ada lubang kecil dan pintu agar kita bisa masuk. Lalu saya bantu mengatur posisi guci abu. Perlu diperhatikan juga fencin luar dan dalam. Apabila fencin bertabrakan dengan luar, maka guci abu diatur lebih miring. Maka posisi guci abu dengan batu nisan berbeda. Ini adalah fencin luar dalam.
arah guci abu dengan batu nisan tidak sama. Inilah ilmu feng shui. Saat mengatur posisi guci, diputar satu kali lebih dahulu. Ini adalah cara untuk menghancurkan 这 energi 是 negatif dari dalam. 生死之事啊。 Maka saya sudah melihat jelas 好 mengenai hidup dan mati. 大家看这个大家就体会到了，师尊在视频里面就有讲说，他其实 Dalam 连 video ini, Mahaguru 台湾的这个坟场都跑遍证 menjelaskan 明 Mahaguru 咱们的 pada 生 dulu 理课 telah menyusuri bayi pemakaman, 传承的祖师爷连师 sehingga 佛 bisa dibilang 就是 kelas ritual kehidupan ini juga sudah 所以做 memiliki 孩子应 silsilah. 该更加的努力用功发 Maka 扬 kita sebagai siswa 当 Mahaguru, 然了 kita 后 pun 面师 harus 尊就渐渐 bersyukur 带领 dan 走向真正 sepenuh 的 tenaga 路了 menyebarkan ajaran Dharma Chenpo. 这个走向更就近的修行之路。可是实际上，师尊还是用很多的方便法在度众生啊。当然，生命礼课程 Mahaguru memberikan banyak upaya kausalya 能够 untuk membantu 众生 banyak 非常 insan. 的一个利器方法。那师尊里面讲旋转300，就旋转100。 Mahaguru ada berkata mengenai 那这个是我们真的 memutar posisi memutar guci abu 360 derajat. Ini memiliki makna menghancurkan energi 接下来 negatif. 我们来进入正式的课程 Selanjutnya, mari kita mulai kelas. 因为我们今天要讲的是往生的这个境界那首先我们要看 Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai alam kelahiran mendiang. 在一个 Nyata di dalam sutra Buddhis ada dibahas 这个经 dalam sutra Dharani Pelundang 所以 Pemimpin Negara. 这个真佛宗的这个教材编辑小组他们找到了这个经证就是说佛陀也有谈到怎么样看这个人往生到什么境界 Bahkan saya sendiri pun tidak menyadari bahwa di sutra Buddhis ada membahas hal seperti ini. 的说法中开始 Dalam sutra ini, Buddha Sakyamuni memberikan Dharma Desana kepada Raja Ajatasatru. 跟 Sewaktu seseorang menjelang wafat, 从现象 akan muncul berbagai penampakan. 征兆便可以 Berdasarkan penampakan yang terlihat menjadi sebuah pertanda dapat mengetahui di kehidupan berikutnya, orang yang menjelang wafat akan terlahir di alam yang mana. 中的记载 Berdasarkan kutipan dari sutra, penampakan yang dimaksud dapat dibagi menjadi 6. 等一下这样 Yang pertama, 但是等一下我们大概会有一些综合性的看法即将堕入地狱者 yang akan terlahir di alam neraka sewaktu menjelang wafat akan muncul 15 fenomena yang dapat dilihat. Yang pertama, 男女眷属怒目 yaitu menatap suami atau istri ataupun kerabat dengan tatapan murka, 脾气变得很暴躁这是有 yaitu seperti emosi yang tidak stabil, sangat emosian, 常常 mudah marah. Yang kedua, sering mengangkat kedua tangan seperti menyentuh ke langit-langit. 这个就是在我因为我们常常去接体，还没有接体之前，会听家属跟我们讲，或我们自己看到，就是到时候 Bahkan saya sendiri pernah sebelum menerima ritual duka dari kerabat mendiang juga mengatakan hal demikian. Yang ketiga adalah tidak mengikuti ajaran Kalyana Mitra. 会听，可是当他临终的时候，他反而变了一个样子，反而开始辱骂那个大善之士，这个也有也遇过，时 Bahkan 常 juga ada seperti mendiang 污业 sebelum meninggal 本身的这个 mendengar Dharma justru tidak suka. Yang keempat adalah sering bersedih, merintih, menangis, disenggukan. 不知不觉的 Kelima, tidak menyadari bahkan tidak mampu mengatur pembuangan air. 生理问题这个是等一下我们看一些临终的常识里面也会讲到这个时常合上眼而不 Yang 张开 keenam, sering menutup mata dan tidak terbuka. 快要往生了，所以连眼睛都张不开。 Yaitu mata tidak memiliki tenaga untuk membuka mata. Namun telinga masih sangat sensitif untuk mendengar suara. 手举起来都没力气了，但是你跟他讲话，他都还听得到，还可以稍微回答一下眼睛都张不开了。第七，用 Ketujuh, 手 menutup wajah 覆盖头 dengan tangan ataupun barang. 不敢看这样那当然是冤亲债主来了。第九，侧卧身 Kedelapan, makan dan minum dalam posisi baring ke samping. 经典里面是这样讲第九，身 Kesembilan, tubuh dan mulut mengeluarkan bau 这个是 tidak sedap. 因为他体内可能积聚了很多的可能生病或什么
会有一些内脏的一个问题出来。脚部和膝盖 Ke-10, kaki dan lutut tak bertenaga dan sering bergetar. 比较前倾和后前倾。躺在床上之后， Ke-11, 抖不起来。那鼻梁歪斜偏 batang hidung dimiring ke satu sisi. 鼻子比较没力了，已经没力。然后耳朵其实也会有，其实不止鼻子，耳朵也会，耳朵会 Ini juga menandakan 好像是没有肾，好像一个 hidung yang sudah tidak bertenaga. Namun telinga tetap masih ada, mampu mendengar. 那个也是临终的征兆。左边的眼睛经常跳动。 Ke-12, mata kiri sering berkedip. 然后再来，双眼变红。 Ke-13, kedua mata memerah. 可能充血。那经常趴着身， 14, tidur di malam dengan posisi tengkurap. 因为可能他躺着很不舒服，所以他只能够趴着。好，常常蜷曲。 15, tidur di atas lantai dengan posisi tidur beringkuk dan tubuh sisi kiri menghadap lantai. 这个可能他很痛啊，或是已经身体已经没办法伸展，所以只好屈着身体。好， Yang kedua, yaitu yang akan terlahir di alam setan kelaparan. Sebelumnya kita membahas mengenai yang akan terlahir di alam neraka. Dan yang ini adalah bagi yang akan terlahir di alam setan kelaparan, sewaktu menjelang wafat akan muncul 8 fenomena yang menjadi pertanda. Yang pertama adalah suka menjilat bibir. Itu bibir kering dan suka menjilat bibir. Kedua, tubuh terasa panas. Ketiga, sering merasa lapar dan haus. Suka membahas makanan yang lezat. Ini adalah seperti contoh seperti setan kelaparan. Keempat yaitu mulut terbuka dan tidak bisa tertutup. Kelima, kedua mata kering. 没有生气的，整个眼睛会叫做沉下去，要干枯，没有生气，宛如雕鸟和孔雀，就小小的这样，为什么讲雕鸟我不太确定了，大概是眼睛变小了，张不开了，应该是这样，尖尖的。 Kedua mata kering dan menjadi sulit untuk terbuka. Keenam yaitu tidak ada kondisi pembuangan air kecil dan besar yang tidak terkontrol. Ini seperti terbalik dengan yang tadi kita bahas tadi. 好，第7个，右膝盖。 Ketujuh, lutut kanan sering merasa dingin. 就是他的右边的膝盖变冷，可以去摸摸看。还有右拳经常握拳。 Kedelapan yaitu tangan kanan sering mengepal. 好，这个是我们可以从这个方向来判断是不是即将堕入恶轨道了。接下来我们来看看 Kita bisa melihat dari fenomena ini untuk menentukan bagian terlahir di alam setan kelaparan. Selanjutnya adalah bagi yang akan terlahir di alam hewan sewaktu menjelang wafat akan muncul 5 fenomena. Yang pertama, sering memenangi istri hingga tidak bisa lepas dari pandangan. Kedua, tulang jari tangan dan kaki berkelok. Ketiga, sekejur tubuh sering berkeringat. 什么汗都不会流，就是慢慢会显现出来，你可以看出来，躺在床上的时候，发出低而粗哑的声音。 Keempat, mengeluarkan suara yang rendah dan kasar, seperti suara hewan. 其实跟那个后面等一下我们讲的有点像正常的生理现象，往生前的声音。好，嘴巴常觉有唾沫。 Kelima, mulut sering berbusa. 没有办法控制，就是那种贪欲显现的样状就对了，
好，那刚刚 Itu 讲 sebagai pertanda dari 好 nafsu 好一点 indrawi. 当人的投身人道， Selanjutnya 人 yaitu 道 bagi yang akan terlahir 让 di 我 alam 们 manusia, 善办恶让 yaitu 我们 pertengahan antara yang baik dan buruk. 临终的时候 Bagaimana 会 cara 升 kita 起善 menentukan 譬如 melalui 柔软 10 fenomena pertanda ini? 无忧心 Yang pertama 没有 adalah 忧心 sewaktu 没有 menjelang 喜心 wafat memiliki pemikiran yang baik seperti hati lemah lembut, hati tidak galau, hati penuh niat, 会升起善 sukacita, 念 dan 会 hati penuh 心 berkas. 柔软然后呢身无痛 Kedua, 当人 tidak ada derita sakit. 不会痛苦不太爱说话只一些意念 Ketiga, tidak suka berbicara, sepenuhnya hanya teringat pada orang tua. 的父母那当然未来也是投身人道就是对于子孙对于这个儿女还很眷恋但是他没有什么大善大恶，但是他还一直想他们，那这个其实就是暗 Yaitu 示 kondisi 接下来 teringat pada orang tua, kerabat, dan mungkin masih memiliki tidak lepas dari orang tua ataupun kerabat. 对 Keempat, 孩子和儿女 muncul rasa sayang pada istri dan anak. 常一样 Terhadap kerabat 贪视 tidak ada 并无贪爱和 rasa nafsu dan dendam. 喜欢他的老婆小孩 Senang ketika mendengar nama saudara dan kerabat. 圈圈的名字就是我下一辈子还要再跟你结婚我下一辈子还要当你的老公这类似我们电视剧演的那样，非常的感人。下辈子我再当你的老婆听了我起鸡皮疙瘩但是他们就是真的有人这样那心里对于善恶分别之道呢 Kelima, mampu membedakan mana baik dan buruk dengan jelas. 特性，人就是善恶清楚。 Ini seperti karakteristik manusia, yaitu mampu membedakan mana yang baik dan juga yang buruk. 不会 Keenam, hati tetap lurus dan tidak akan berkata yang tidak benar. 这已经算非常好了善道嘛，其实人道就算善道了，不是恶道了所以叫做这个就不算恶道，所以你看算是好人知道父母亲友和眷属常常关怀自己， Mengetahui orang tua, saudara kerabat peduli pada diri 一 sendiri. 生当中的事业和家庭， Memiliki rasa puas dan suka saat memikirkan karir dan keluarga selama sepanjang hidup. 当人真好你看我值得了不错这样感觉上好像还不错，原来这种心态只能够当人好，第九告知家眷自己 Kesembilan, memberitahu keluarga letak harta warisan disimpan dan berpesan untuk saling berbagi warisan. 我身上还有什么股票啦然后有什么哪里还有几块地然后要分给，就是一直在想这个非常照顾他的儿孙非常照顾他的亲人那取出就是大概就是交代遗嘱啦还可以好好的交代遗言第10， 对 Ke-10, 法生呢 memiliki keyakinan yang murni kepada Triratna dan berlindung pada Triratna. 也会信佛像我们有没有？我们当然我们也会，人家跟我们讲佛法，我们会信所以他也愿意皈依三宝，愿意皈依佛，皈依法，皈依僧那这个就是会往生道算是善道 Inilah 好的地方。 contoh pertanda, inilah pertanda-pertanda bagi yang akan terlahir di alam manusia. Bisa dibilang alam manusia adalah alam yang baik. 就是当刚刚是讲经典嘛那我讲一下我当 Selanjutnya saya akan membahas pengalaman saya. 你没有当理事之前，根本你不会有太多的那个机遇去看到人。 Sebelum saya menjadi seorang direktur ahli duka, 因为当然 sebenarnya saya tidak tahu bagaimana kondisi seseorang itu sekarang 这个上次讲的地理风水 sebelum meninggal. 好的地理坏的地理看多之后，现在变成人死后死样子常讲那个死样子临死的样子看多了，也知道说 Namun, mungkin setelah banyak kasus yang telah saya lewati, 所以有时候家属会有时候会说，黄师兄你来我们家看一下好不好？那看一下我就是他叫我 dan dari keluarga mendiang juga 职业标准伦理规范。 memohon untuk pada saya untuk melihat keadaan 有什么事情？那接下来讲一点就是说要怎么样减轻他的痛苦，才能够帮助他到好的地方。其实这 bagaimana kondisi orang yang akan meninggal. 我
Sehingga saya sendiri pun sudah dapat memahami sedikit. Maka dengan kita bisa amati kondisi sekarat sebelum meninggal dengan tepat dan juga kita mengetahui penanganannya, kita dapat membantu mengurangi rasa sakit bagi mendiang yang akan menjelang wafat, juga membantu mendiang dapat terlahir di alam yang baik. Yaitu seperti kondisi mendiang yang terlihat lemah lesu. Yaitu kondisi mendiang tidak memiliki tenaga membalik tubuh ataupun membuka mata. Mungkin seharian hanya tidur, tidak dapat fokus berbicara, bahkan bisa tidur seharian. Hingga bahkan bisa masuk ke dalam kondisi yang tidak tersadarkan. Untuk penanganannya, kita bantu pasien untuk membalikkan badan secara perlahan. Kita pijat, tidak memaksa untuk melakukan pasien atau melakukan aktivitas. Yang kedua yaitu adalah kesadaran yang berubah. Kondisinya yaitu ada orang yang masih dengan kesadaran penuh. Namun ada juga orang yang perlahan kesadarannya menjadi tidak jelas, merasa tidak tenang, bahkan bisa saja muncul ilusi bayang-bayang. Inilah kondisi yang berkaitan dengan otak yang kekurangan oksigen. Ini adalah akibat dari otak yang kekurangan oksigen, karena sebelum menjelang wafat, otak kekurangan oksigen dan melemahnya peredaran darah. Dan untuk penanganannya adalah kita pada saat ini kita dengarkan setiap cerita dari pasien. Lalu perhatikan hal-hal yang penting, meskipun pasien berbicara ngelantur atau tidak jelas, juga kita jam lawan ataupun mencoba mengubah pernyataan pasien. Lalu seperti misalkan, jika pasien ingin pulang, maka kita lebih baik menghormati keinginannya. Maka kita harus hormati pendapat dari pasien. Kita bisa saat kita ingin berbicara kepada pasien, kita boleh memegang tangannya, lalu bicara secara perlahan. Meskipun pasien dalam kondisi kesadaran yang semakin kabur, usahakan menenangkan pasien dengan sentuhan yang perlahan ataupun suara-suara atau lagu yang menenangkan untuk pasien. Kemudian biasanya pendengaran dari pasien itu jelas dan keluarga sebisa mungkin berbicara dengan pasien untuk mengungkapkan rasa cinta kasih kepada pasien. Kita pun harus memberanikan diri untuk mengungkap kita mencintainya. Jangan setelah meninggal malah kita baru mengungkapkan rasa cinta kasih kita. Kemudian itu pasien kesulitan dalam
pasien yang atau mendiang kesulitan dalam makan dan minum. Ini dikarenakan karena ia sudah tidak dapat menelan sesuatu, namun jika tetap dipaksakan malah makanan dapat turun hingga ke paru-paru. Bahkan pada waktu itu menjelang wafat, metabolisme tubuh semakin berkurang. Ya, maka mengurangi konsumsi dan minum air itu adalah cara yang baik juga bagi mendiang yang menjelang wafat. Karena seperti contoh bila makanan, jika kita memaksakan makanan masuk ke dalam tubuh, makanan malah dapat turun hingga ke paru-paru, dapat menyebabkan sesak nafas, infeksi yang membuat mendiang ataupun pasien semakin kesakitan. Bahkan meskipun mendiang merasa tidak kelaparan, kita pun jangan memaksakan dia untuk makan. Sehingga mengurangi konsumsi dan minum adalah cara yang lebih baik bagi mendiang yang sedang sekarat menjelang wafat. Ya, dengan berkurangnya asupan makanan dan asupan air dapat mengurangi pembuangan air, mengurangi mungkin terjadi muntah-muntah. Adapun mungkin mendiang yang merasa kondisi seperti ini lebih baik dan lebih nyaman baginya. Kemudian pada saat menjelang wafat, kondisi tubuh yang sudah tidak dapat menyerap air, maka kita pun juga jangan memaksakan untuk memasukkan cairan ataupun air untuk tubuhnya. Bahkan tidak perlu infus. Malah kalau bila ada zat air yang masuk dalam dapat menyebabkan bertambahnya sekresi pada saluran pernapasan ataupun sebab yang membuat pasien tidak nyaman. Kemudian selanjutnya adalah kekuatan otot yang melemah, yaitu pergerakan otot usus yang melambat sehingga pembuangan feses tidak dapat terkontrol. Maka pada saat ini untuk penanganannya yaitu saat terjadi sembelit gunakan sarung tangan dan cairan pelumas lalu usap pada lubang secara perlahan dan keluarkan feses dan lalu gunakan enema. Kemudian kondisi yang selanjutnya yaitu adalah volume urin yang berkurang, yaitu dikarenakan otot saraf yang sudah tidak dapat terkontrol sehingga dapat menimbulkan pembuangan urin yang tidak dapat terkontrol. Maka cara penanganannya adalah mungkin kita dapat menggunakan popok ataupun alas popok atau underpad agar pasien dapat tetap nyaman. Bila mendiang atau pasien merasa sakit perut, tidak dapat tenang, kemudian tidak dapat dikeluarkan atau disebut retensi urin, maka segera beritahu kepada perawat. Kemudian tangan dan kaki yang menjadi dingin, berkeringat tanpa sadar, kuku ataupun bibir menjadi kebiruan. Penanganannya adalah bila pasien tidak dapat berhenti berkeringat, maka sering-seringlah pasien dan mengganti bajunya agar tetap menjaga kenyamanan pasien. Yang selanjutnya adalah
ada suara seperti berteriak sewaktu menjelang wafat. Ini dikarenakan bertambahnya sekresi pada paru-paru atau tidak dapat mengeluarkan sekresi pada tenggorokan. Sehingga keluarga mungkin sering mengira itu adalah dahak yang berlebih. 病人他可能会出现张口呼吸，就是我们刚刚讲，他嘴巴会张开，然后呢，呼吸的速率有时候快，有时候慢，那有时候会就不呼吸了，那慢慢的心跳会越来越低，那最后就停止，那这个部分也是指标之一啦，就是我跟家属讲说，有时候血 Bila 血压忽高忽低，但是忽然 cara penanganannya adalah angkat kepala pasien 30 derajat ataupun pasien tidur secara posisi miring supaya suara nafas menjadi kecil. Lalu gunakan cotton bud untuk membersihkan sekresi pada mulut. Kemudian, jika melakukan proses penyedot dahak, dapat membuat pasien merasa kesakitan. Biasanya suara berkeriak ini muncul 48 jam sebelum waktu kematian. Kemudian selanjutnya adalah perubahan pada kecepatan detak jantung dan pernapasan. Kondisinya yaitu pasien mungkin bernafas dengan mulut. Berbeda dengan nafas biasanya, yaitu hanya dengan menggunakan mulut. Suara nafas pun seperti menghela nafas, bahkan ada saat di mana nafas terhenti. Detak jantung menjadi melemah dan tidak beraturan. Dan kemudian berhenti. Dengan penanganannya itu keluarga membantu pasien agar tetap dalam posisi ternyaman. Pastikan sirkulasi udara lancar, memberi perawatan pada mulut pasien. Nah, hal yang penting sebelum dia menjelang wafat. Selanjutnya kita kembali ke dalam topik, yaitu yang akan terlahir di alam dewa sewaktu menjelang wafat akan muncul 10 fenomena. Yang pertama, muncul rasa iba atau simpati. Kedua, mengembangkan hati bajik. Tiga, muncul sukacita. Keempat, berpandangan benar. Lima, tidak ada bau yang tidak sedap. Kelima, keenam, batang hidung yang lurus, tidak seperti yang tadi sebelumnya saya katakan, yaitu hidung yang miring ke satu sisi. 就像睡觉一样，你真的看不出啊，这往生了，不太像。 Ini maksudnya adalah mungkin batang hidung yang lurus ini seperti kita orang normal, yaitu batang hidung kita yang terlihat lurus, tidak seperti orang yang meninggal. Ketujuh, hati tidak ada rasa benci. 放不下，当然不可能到天道去。那家中的财富呢？ Kedelapan, mampu melepas harta, istri, dan keluarga. Dan ini adalah tidak ada kelekatan terhadap baik itu harta ataupun tidak mampu melepas keluarga. Kesembilan, mata terlihat bersih. Kesepuluh, wajah terlihat senyuman menantikan dijemput oleh makhluk surgawi. 助念后还笑起来了，这个真的是，然后本来嘴巴是张开的，助念后，嘴巴合起来，然后笑起来，然后眼睛还闭起来，或是自然的会变，所以这个部分因为以前没有经验，没有当过礼仪师，没有帮人助念，觉得好像很不可思议，可是你经历久了，你才知道，哎，真的有这种事情，所以经典讲的确实是有。 Mungkin hal ini terlihat tidak lazim, tapi seperti saya sudah memiliki pengalaman, saya seperti setelah melakukan pembacaan doa akan terlihat fenomena seperti tadi, yaitu wajah yang terlihat senyuman pada saat sebelum meninggal. Selanjutnya adalah bagi yang akan terlahir di tanah suci Buddha ataupun arahat dan para Arya.
Baik itu bagi yang mencapai keberhasilan dalam bawana ataupun yang dijemput oleh Buddha 他自己也 Bodhisattva. 说我有看到了，我看到佛菩萨来接我了。他就这样跟教者说，我看到了，来了，已经来了。你看要往生前还可以这样讲话的心不颠倒静 Sewaktu 心 menjelang wafat akan muncul fenomena yang baik ataupun manggala. 时刻端坐， Dia memiliki pemikiran yang jernih, hati tidak bimbang, keyakinan murni, dan pikiran yang benar. Dengan posisi duduk tegap, tangan beranjali sambil melafalkan nama Buddha. Ada pula yang mampu mengetahui waktu kapan akan berpulang. Bahkan sebelumnya akan membersihkan diri 那有时候是家属梦 dan ganti baju terlebih dahulu dan kemudian menunggu 有时候他 hingga waktunya telah 他 tiba. 王者自己讲出来。那有教授说大概就这一两天了，我要走了，真的会这样而且会先行洗漱净身，就我们刚刚讲的，他自己会先把自己的身体洗干净，上完厕所，然后躺下来就走了，真的还有，这不是故事啊，是真的有发生的。往生之时有 Ini benar terjadi, ada contoh kejadian seperti ini. 大修行者在临行前会留下寄语啊，他真的这个当然 Dan bagi seorang 不是一般的修行 mahasida atau orang yang telah menekuni bawana hingga berhasil 都会讲一些佛偈来勉励 sebelum waktu telah tiba, yaitu berpulang, akan memberikan wejangan kepada 天乐 insan. 的意象，这些都是往生。 Dan sewaktu telah meninggalkan dunia akan muncul 那这个是 fenomena seperti aroma harum yang memenuhi ruangan 还有 dan suara langit yang bersuka cita. 到一些照片， Selanjutnya kita akan melihat foto-foto. 这个 Ini adalah sarira. 但是我们会讲，看到舍利当然这个舍利子不是我的案子，这是那个同门拍下来然后整理好的，哇，说实在的，我的案子还没这么 Ini 多， foto yang diberikan dari umat lain, 这么圆滚滚的各种颜色的金色、白色， sarira dengan berbagai warna 太强。 dan ukuran yang berbeda-beda. 好，那这是我的案子， Selanjutnya, 这是我的案子。 ini seperti contoh dari kasus yang saya telah ambil. 中间有这个圆形，不过没有刚刚那些好。 Bisa terlihat yang bulat-bulat itu adalah sarira. 颜色就没有那么亮。 Dan mungkin warnanya tidak begitu 再往下，下一个 begitu cerah. 这个叫 Selanjutnya, 舍利花，花呢 ini adalah bunga sarira. 就是天界啦，至少是天界的这个象征，或是接引到 Bunga sarira mungkin saya berarti lahir di alam yang dewa. 下品下生啊，这种地方的征兆。好，再下一页。好， Selanjutnya, 也是我的案子。这个是那个 ini adalah 他妈妈呢，也是这个 ibunda dari Acarya Linci. 这个就是火化完之后呢，Ini adalah 哇，非常白，非常白。 hasil kremasi dari ibunda Acarya Linci. Setelah hasil kremasi, tengkorak kepalanya sangat bersih, 大体 sangat putih bersih. 拉出来叫出炉。但 Setelah keluar dari pembakaran, 就远远看到 kita melihat 连接上是他妈妈的头骨是最白的， tengkoraknya sangat berwarna sangat putih. 可是拉出来，你远远的看到那个骨头就是跟其他人不一样，特别白。那在我们仔细，因为他没有给我们太多时间，所以我们很快的剪一剪之后就剪到舍利花。那上次当然就是 Pada saat kita melakukan pengambilan tulang belulang, kita menemukan bunga sarira. 好，这个部分这个故事我讲一下就是说一个师兄他本身 Ini ada satu cerita dari seorang umat. 五师兄，我6号载师尊师母一行人回西雅图，要开飞机呀。 Isi pesannya adalah pada tanggal 6 saya mengantar Mahaguru dan Guru Dara untuk pulang ke Seattle. 然后他一直想要知道他爸爸往生到哪里，那问我就说哇，师兄你真的没想到，你在开飞机，你飞机上从台湾飞美国这么多时间那你可不可以把你的飞机就是稍微这个让它自动飞行一下，然后到头等上去问世说这个时间都是你的啊，对不对？
他或者说，哎呦，对哦，我怎么没想到这么好？对对啊，Waktu 对，itu saya 他很多还有bilang kepadanya, boleh nggak untuk melakukan autopilot gitu? Karena kebetulan dalam pesawat ada maha guru dan guru darah 写了一个报 untuk 告， bertanya. 怎么误，说你就写一个报告啊，然后把你师尊的这 Kemudian 个往生之后做 menulis 了一些什么 laporan 事，还有做哪些事情， untuk 然 kepada 后 maha 跟 guru. 那师尊会帮你算嘛。那他说好好，然后师尊真的在，他就是有一机会，就在师尊师母回西雅图的时候，就在飞机上问 Dan di 你父 satu 亲确 kesempatan 定往生佛 pada 法， saat maha guru dan guru 那 darah 写 pulang 为 ke 什 sana, 么？因为 ia 你讲 pun 的这个 memberi 是 laporan 没 kepada 有 maha 错 guru. 的答案， Dan maha guru 对 meramal 的， dan hasilnya 对 beneran 对 dan 对 benar 他 saja. 来讲，可能这个是众多一个，可是对他来讲，他父亲母亲就像我们常讲，他的佛 Orang 只 tuanya 有一个，他去世 terlahir 看不 di 到， alam 对他来讲会比较安心，所以我们要异地而处，感受到那种众生对 di alam 这个 suci Buddha. 父母往生到哪里的那种心态。如果当然做的不够，他会继续做啊。哦，好，下一页。 Selanjutnya, 这个很明显，这个叫舍利花，而且它会附着 ini 在 adalah 骨头上面。 bunga 哦，这个是很特别 sarira yang 好 tertempel 下一页。 di atas 这 tulang. 个比较特别。哦， Ini 这个 yang 很 unik. 哦，这个我 Ini 上次 adalah 做 tulang 手 Awalo 烧的， Iteswara. 做了这么多案子哈，其实你说要以前听说没看过，结果有个案子终于让我捡到了。好，有没有看它是像一个观音的头，然后它的两只 Apa 手？ kalian melihat ada 其实它 seperti 应该更晚，其实它是 Awalo 中 Kiteswara? 次我们人后面脊椎的其中一节。那一节呢，你说要保持完整，经过火化场完整，他说以火化场的师傅他讲说，我这个还不算最完整，我从网络上看过更完整，但是我觉得能烧出这一个已经不容易。好，他说能够烧出这样的一个观音骨的，代表说也是往生好的境界。好，这是 Jika 传统 hasil 的 kremasi 说法。所以你们 membentuk 捡骨的时候 seperti 看到 tulang Awalo Kiteswara ini juga 的一个样状，它 menandakan bahwa mendiang telah di alam yang baik. 但是很明显，你看就知道一个观音的脸的样子，这个叫做观音骨。 Ini adalah tulang Awalo 我跟家属 Kiteswara. 我处理了这么多具捡过这么多，真的还第一次看到，家属也很开心哦，然后我就特别把它拍下来。那个火葬场的师傅也是说，真的很难，真的很难。他自己是当火葬场，他自 Untuk 己也说 bisa menemukan tulang Awalo Kiteswara ini pun juga sangat sulit. 那我们接下来再来讲我们的 Selanjutnya adalah 那师尊里面 dalam 师尊有写过在 Sastra Yoga 的这个 Dharma Raja Linsen. 经典里面有写历史上的6种正验亦有提及。 Maha Guru mengungkapkan 在瑜伽论这本经典里面也有提到 di dalam sastra yoga, yaitu mengungkapkan keenam jenis pertanda 相状可以验证 pada saat kematian. 亡者将来投生 Ada pula membahas mengenai kondisi yang terjadi saat waktu kematian, sehingga dari hal tersebut kita bisa menentukan di mana mendiang akan terlahir. Pertama adalah 定窍数日皆 arahat dan para Arya ketika akan parinirwana 我们现在有冰固 pada bagian ulu hati dan puncak kepala akan terasa hangat. 它这里还是温温的，是不是没有死啊？是不是没有死？而且身体很软，这样如果行食善的人呢，头顶皆温。 Yang kedua adalah bila orang menekuni 10 parami, atas kepala terasa hangat. Setelah mengembuskan nafas terakhir, akan terlahir di alam dewa, alam nafsu, alam rupa atau alam bentuk, dan alam arupa, alam tak terbentuk. Ketiga, bila orang menaati 5 sila, sewaktu akan wafat akan terasa dingin dari kaki hingga pada pusar, dari pusar ke atas terasa hangat. Setelah wafat akan terlahir di alam manusia. 这一个往生者他肚脐温温，就表示说他接下来会投生到人道。那如果自头顶先冷，肚脐也冷， Keempat, bila dari kepala hingga pusat terasa dingin, sehingga dari pinggang ke bawah baru terasa hangat, maka akan terlahir di alam setan kelaparan. Sehingga bila hangatnya semakin ke atas, di posisi tubuh yang atas, itu berarti menandakan hal baik. Namun bila sebaliknya, hal yang tidak baik. Kelima, jika lutut terasa dingin dan lutut ke bawah terasa hangat, maka terakhir di alam binatang.
Dan yang terakhir yaitu bila dari kepala, pusar, pinggang, lutut terasa dingin, dan hanya telapak kaki yang terasa hangat, maka akan terlahir di alam neraka. Selanjutnya, saya akan membahas dari salah satu dalam kitab dalam aliran yoga cara. Menjelaskan seperti berikut. Karma baik, tubuh dingin di bagian bawah, dan karma buruk, tubuh dingin di bagian atas. Keduanya berada di ulu hati. Bila dari kepala terlahir di alam Arya, mata berarti dewa, hati di jantung berarti manusia, perut berarti setan kelaparan, dari lutut berarti hewan, dari telapak kaki berarti neraka. Dari penjelasan ini yaitu bila ubun-ubun panas berarti mencapai kesucian. Bila mata yang terakhir mendingin, yaitu mata masih hangat berarti terlahir di alam dewa. Bila ulu hati yang terakhir mendingin atau masih hangat berarti kembali lahir di alam manusia. Bila bagian perut yang terakhir mendingin berarti lahir di alam setan kelaparan. Bila lutut yang terakhir mendingin berarti lahir di alam hewan. Dan bila yang terakhir telapak kaki yang terakhir mendingin maka terlahir di alam neraka. Inilah cara menentukan bagaimana kita menentukan alam mana mendiang akan terlahir. Bila kita yang membantu dalam pembacaan doa bagi mendiang, coba saja sentuh tubuh bagian ubun-ubun, mata, jantung, perut, lutut, ataupun telapak kaki. Maka kita bisa merasakan suhu yang masih tersisa dan bisa memastikan mendiang terakhir di mana, di alam yang mana. Selanjutnya adalah bagaimana membantu mendiang terlahir di alam yang baik. Selain fenomena menjelang wafat yang dijelaskan dalam sutra, untuk dapat menentukan mendiang akan terlahir di alam yang mana, maka kita perlu memohon kepada Kalyana Mitra atau Wajracarya untuk mengamati dengan mata Buddha. Mendiang akan terlahir di alam mana. Biasanya dilihat dari karma yang diperbuat serta amal ibadah yang telah diperbuat oleh mendiang. Namun, apabila memiliki jodoh karma baik mampu mendapat pertolongan dari Kalyana Mitra atau Wajracarya, maka memiliki kesempatan untuk terlahir di alam yang lebih baik. Selanjutnya kita akan memperkenalkan metode pemindahan kesadaran dari Mahaguru. Ini adalah metode dalam Tantrayana. Seperti yang dijelaskan dalam buku Wacana Dharma Raja 2, disebutkan saya dan Maharaja Linsen pernah menggunakan metode Samkranti atau metode pemindahan kesadaran untuk memberikan penyeberangan pada seorang mendiang. Terlebih dahulu bersihkan jasad yang terbaring dengan api emas. Karena dengan membakar kertas emas memiliki makna untuk membersihkan. Kemudian mengundang idam prajna, yaitu Bodhisattva Manjusri,
dari angkasa dan mendarat di atas jari telunjuk saya. Lalu Bodhisattva menjelma menjadi Yamantaka Wajra. Dengan kekuatan cahaya adistana dari Yamantaka membuka lubang puncak kepala atau cakra ustisa, mendiang dan menutup lubang lainnya. 叫大威德，大威德金刚呢，放出光芒去打开王者的天窍，就是把它这里打开，然后呢，封闭其他的窍门。那师尊这里中阴千世法有开示过，师尊会念一个口诀，叫做开天门，就是 Maha Guru memberikan kiat-kiat dalam metode pemindahan kesadaran, yaitu yang dimaksud dengan membuka pintu langit, yaitu di titik 8 jari di puncak kepala. Kemudian menutup pintu bumi, yaitu dubur dan saluran urin. Kemudian menyumbat jalan manusia, yaitu mata pusar. Pada bagian mata pusar, kemudian menghalangi jalan setan, yaitu pada bagian mulut, kedua lubang hidung, mata, dan telinga. Yang penting adalah menutup bagian yang ada lubang. Dan dengan hanya membuka lubang puncak kepala atau cakra ustisa dan menutup ketujuh lubang lainnya. Dengan demikian, Bardo hanya dapat melalui lubang puncak kepala untuk keluar dari tubuh. Kemudian dengan tuntutan cahaya dari Yamantaka Wajra, kemudian terbang ke atas dan terlahir di alam dewa, alam Catur Brahma, ataupun tanah suci Buddha. 纸张要放在它的顶上面，其实就是一种暗示，就是观想这个灵视从顶窍出去，然后佛菩萨就接走，那直接呢就进入到佛国里面，那这时候就是四圣剑。那重点当然这个一定是要有功力的，招请佛 Ini 菩萨。 adalah keunggulan dari penyelamatan dengan metode pemindahan kesadaran. Tentu saja untuk metode pemindahan kesadaran ini perlu berkontak yoga dengan idam. Sehingga metode pemindahan kesadaran ini adalah metode yang unggul dalam Tantrayana. Selanjutnya kita akan melihat Dharma Desana dari Mahaguru. 中阴千世，是同样的意思。来，请播视频。相应呢，你本尊不会降在指头上面。 Bila Anda belum berkontak yoga dengan idam, maka Anda tidak dapat mengundang idam ke atas jari. Maka tidak ada cahaya. Dengan demikian, maka Anda pun tidak dapat melakukan metode pemindahan kesadaran. Lantas, apa yang harus dilakukan? Pada saat ini, jika Anda di tempat, Anda boleh gunakan permen karet. Karena permen karet itu bersifat lengket. Dengan permen karet itu kita tempelkan di atas kepala mendiang, yaitu untuk menuntun mendiang agar Bardo mendiang keluar lewat ubun-ubun kepala. Tempel permen karet pada bagian ubun-ubun kepala dan tuntun mendiang dan beritahu, sekarang hanya ada satu jalan untuk keluar, yaitu melalui ubun-ubun kepala. Dengan permen karet menunjukkan jalan kepadanya. Pada bagian ini, kemudian bilang, tempat ini adalah tempat kamu bisa keluar. Jangan lewat jalan yang lain. Bardo Anda hanya dapat melalui titik ini keluar. Maka Anda baru dapat terlahir di alam suci Buddha. Meskipun
Anda belum berkontak yoga, tapi dengan cara ini bisa membantu menunjukkan di mana bagian ubun-ubun. Ubun-ubun berada di puncak kepala, depan ruas jari dari dahi, di titik tengah. Ini adalah salah satu metode yang dapat membantu. Cara kedua yaitu meski Anda tidak berkontak yoga dengan ngidam, namun Anda harus bervisualisasi mula guru dan ngidam berada di puncak kepala. Bila mendiang selama hidup tekun bersadana, maka beritahu ia di samping telinganya. Sekarang Anda harus visualisasi mula guru dan ngidam menetap di puncak kepalamu. Anda harus ingat cara ini. Karena pada saat roh atau bardo keluar dari ubun-ubun, maka dapat dijemput oleh mula guru dan ngidam menuju alam suci. Juga pada saat waktu bersamaan, beritahu kepada mendiang untuk segera menjapa mantra hati mulai idam ataupun nama agung dari idam. Seperti misalkan idam saya adalah Bodhisattva Avalokitesvara, beritahu kepada mendiang di dalam hati segera japa mantra hati Avalokitesvara. Seperti sewaktu ibu saya meninggal, saya melakukan metode pemindahan kesadaran. Lalu berkata, sekarang waktu ajal Anda telah segera tiba. Sekarang Anda hanya bisa berharap idam menjemput Anda. Bila Anda melihat Mahadewi Yautse muncul, maka ikuti Mahadewi Yautse. Bila melihat Bodhisattva Avalokitesvara muncul, maka ikuti Bodhisattva Avalokitesvara. Maka Bodhisattva Avalokitesvara adalah idamu. Dan Mahadewi Yautse adalah hidam dari saya. 有几个重点。第一个，师尊有讲过，就是 Ada beberapa poin penting dalam video ini, yaitu metode pemindahan kesadaran ini perlu berkontak yoga dengan idam dan dharmapala. Sehingga sadhana ini, metode ini tidak bisa sembarang orang untuk melakukannya. Namun jika menggunakan permen karet, mungkin keluarga mendiang akan bertanya-tanya. Jadi saya menggunakan pasir wajra, lalu tekan di bagian ubun-ubun kepala. Karena poin penting dari permen karet yang tadi disebutkan adalah untuk mengingatkan bardo bahwa itu adalah ubun-ubun kepala. Yaitu mengingatkan kepada bardo mendiang untuk keluar melalui ubun-ubun kepala. Kemudian poin penting lainnya itu kita harus menyesuaikan dengan jodoh pembacaan doa. Seperti contoh mendiang idam bodhisattva dengan idam bodhisattva Avalokitesvara,
pada saat jelang wafat ini, maka kita sesuaikan dengan jodoh jika dengan nidana dari mendiang. Yang mendiang memiliki nidana dengan idam yang mana. Selanjutnya ini adalah kotak ratna untuk curah kasih jelang wafat. 然后就贴在顶鞘啊，然后就加持啊，请师尊赐福嘛，那师尊说我可以赐福啊，但是后来啊，这个密教总会的这个理事长说，师尊是一个开顶符，可是我们如果实际状况是当人往生之后，如果我们把那个开顶符贴在他的头上，这个家属更怪吧，比刚刚讲的贴那个口香糖更怪，那家属看到你贴一个符在那顶上，这个很难解释，那后来就变一个方法说，可不可以把那个开顶符绣在那个一个帽子上面，然后让往生者戴那个帽子呢？师尊说可以。 Jadi saya menyebutkan mengenai membuka puncak kepala, yaitu dibuat bentuknya seperti topi. Di foto ini yaitu acara Lian sedang menjelaskan mengenai topi yang tadi dimaksud. Di topi tersebut terdapat fu pembuka ubun-ubun kepala. Dengan ini dapat membuka ubun-ubun kepala dari mendiang. Ini sama halnya berarti seperti dalam metode pemindahan kesadaran yang tadi, yaitu membuka ubun-ubun kepala.有点强人所难，因为我这个刚讲的条件很多啦，那我不太有办法。那后来我也是推荐他说，不然你买一盒光明宝盒，里面有金刚明砂甘露丸、往生被，那还会有这个往生帽。Di dalam kotak yang tadi dimaksud itu sudah berisi lengkap seperti tadi topi yang berisi fu tadi dan juga selimut darani dan juga perlengkapan lainnya. Selanjutnya adalah curah kasih jelang wafat penebusan yang terakhir. Dalam naskah curah kasih jelang wafat penebusan terakhir menceritakan satu cerita, yaitu kisah terpidana mati yang menghasilkan sarira. Dharma Raja Linsen sewaktu di Taman Aramatsenfo, penambas terpidana ini baru bersarana selama 1 tahun. Namun begitu tekun belajar Buddha Dharma, selama setengah tahun setelah menerima hukuman mati dan dikremasi menghasilkan 12 butir sarira. Setelah melalui bawah nanas selama setengah tahun mampu terlahir ke alam Sukawati. Di sini terdapat 2 hal yang tidak boleh kurang, yaitu pertama yaitu ia sendiri tahu akan menerima hukuman mati dan tidak ada jalan mundur lagi, sehingga dengan sepenuh hati merapal nama Buddha, menjapa mantra, melafalkan Sutra Satya Buddha dan Sutra Raja Agung Avalokitesvara. Terus-menerus menjapa mantra, melafal sutra, bahkan mampu sepenuh hati melampaui dari orang yang telah menjapa 1000 bahkan 10.000 kali. Dengan membaca sepenuh hati. Inilah titik beratnya. Yang kedua adalah dalam kurun waktu setengah tahun, ia tiap hari ditahan di dalam kamar tahanan. Seperti Sadaka yang melakukan penyepian diri, sehingga tidak ada kesempatan bagi niat jahat untuk muncul. Hal yang bisa dilakukan hanya dengan setulus hati melafalkan sutra bersama dengan para Buddha dan Bodhisattva. Sehingga dalam keadaan yang bersih dan suci, tekun melatih diri. Setelah dikremasi, mampu menghasilkan sarira dan dapat lahir di alam Sukawati. Ini adalah contoh bukti nyata bagi kita dari seorang terpidana mati.
真实佛法的真实救度，这个也是其实 Penyelamatan sejati dari ajaran Satya Buddha. 这个是只找一个例子来讲，叫做毛和 Saya banyak cerita-cerita yang serupa. 在20世纪 Namun pada kelas ini ada mengambil beberapa cerita 这个非常老了，非常早了。我印象中我看到这个故事应该有20年前了吧。毛和官往生记啊，还出了一本书哦。他子女焚香祈求，根本上 di akhir abad 20 ada satu cerita yang terjadi. Di satu hari, Tuan Mao He Kuan terjangkit penyakit berat. Kemudian anaknya membakar dupa dan memohon memberkatan dari Maha Guru dan juga sepenuh hati mengikuti petunjuk dalam Sutra Siti Garbha. Kemudian Tuan Mao He Kuan meninggal, namun menjelang wafat muncul berbagai fenomena manggala yang tak terhitung jumlahnya. Seperti contoh, mengetahui waktu wafat, dan sewaktu wafat berat tubuh menurun dan tepat di angka 108 pon. Sewaktu wafat dari langit terdengar suara pujian. Kemudian Tuan Mao melafal nama Buddha, kemudian wafat. Meninggal dengan posisi duduk sambil tersenyum dan langit muncul fenomena menakjubkan. Dan pada saat hari kremasi, dari langit muncul pelangi. Setelah dikremasi, selain tubuh menghasilkan selera, pada tengkorak, pada kepala ditemukan teratai 1000 kelopak berwarna hitam, yaitu bunga sarira. Di atasnya dipenuhi sarira putih dengan berbagai ukuran yang tak terhitung jumlahnya. Dapat kita ulas di sini, Tuan Mao He Kuan selama masa sakit tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Terlihat tenang dan damai. Terus-menerus teringat kepada Mula Carya dan menjapa mantra Mula Carya. Sebelum wafat pun telah mengetahui kapan beliau akan meninggalkan dunia. Dengan kesadaran beliau yang jelas, beliau duduk tegap sambil menafal nama Buddha Amitabha dan meninggal dengan senyuman. Inilah sejatinya fenomena manggala dari terlahir di alam suci. Tadi kita telah membahas untuk terlahir di alam yang baik. Selain seperti yang kita bahas, seperti melafal nama Buddha ataupun melakukan pelatihan diri, sebenarnya untuk meninggalkan dunia dengan tenang itu, kita harus melewati beberapa cobaan. Sehingga meninggalkan dunia itu dengan tenang itu tidaklah hal yang mudah. Cobaan yang pertama yaitu siksaan dari sakit. Bahkan sakit yang terjangkit ini bukan hanya dalam waktu yang pendek, namun mungkin dalam waktu yang lama seperti beberapa bulan ataupun bertahun-tahun. Ini adalah siksaan dari derita sakit. Cara untuk mengatasinya yaitu adalah kita banyak melakukan pelimpahan jasa dengan bersadana dan juga daftarkan lewat upacara supaya sewaktu menjelang wafat tidak ada halangan yang terjadi seperti roh penagih hutang yang mengganggu, yang menghalangi. Cobaan yang kedua yaitu ketidakkekalan yang datang dengan tidak terduga. Ketidakkekalan ini bukan seperti kita mungkin tahu sakit dan tahu kapan meninggal, tapi ketidakkekalan dimaksud ini, ketidakkekalan ini tiba-tiba saja bisa datang. Maka cara untuk tepat adalah membuat surat persetujuan mengenai pemakaman.
联络他的亲人，不是联络我们道场的人啊。哦，那到亲人不知道就开始处理完了，你才上次讲过，就是出殡完了道场才知道，是不是？所以要预立生前殡葬遗嘱，这个就是我的假设。无常到来的时候怎么办？哦，再来就是无效的医疗，就是我们常讲。 Cobaan yang ketiga adalah pengobatan yang sudah tidak ada hasil, yaitu yang sudah tidak dapat diselamatkan. 会一直请医生说，赶快尽量救哦。那医生当然也是以救人为目的，就不断的用一些无效医疗来抢救这个亡者，然后可能让亡者多活1天、2天、3天，这样可能就或多活半个月，但是实际上也没有好，就是会呼吸的样子。哦，那增加他 Meskipun dilakukan pengobatan mungkin membuat mendiang dapat hidup lebih lama, sedikit seperti sehari, 2 hari, ataupun setengah bulan. Namun ini juga bukan cara yang paling baik. Maka cara terbaiknya untuk hal ini adalah tanda tangani surat untuk perawatan paliatif. Keempat adalah cobaan keempat adalah kurang berjodoh dengan pembacaan doa.哦，师兄师姐，假设你常常在接触，当有一天你发生什么事情了，大家手上再忙也会来帮助你，这个就是人跟人之间的一种因缘。哦，这个是 Caranya itu sering ikuti pembacaan doa dari tempat ibadah, serta sadhana melimpahkan jasa. Setelah sering ikuti pembacaan doa juga dapat membantu diri kita sendiri untuk mengenal berbagai kondisi menjelang wafat. Dan cobaan kelima yaitu tidak sepenuhnya percaya kepada keluarga. Maka caranya itu seperti yang tadi telah saya bilang, yaitu terlebih dahulu membuat surat persetujuan pemakaman. Ini adalah cara yang lebih objektif. Cara yang lebih objektif untuk penanganan menjelang wafat. Nah, maka pelajaran hari ini telah sampai di sini. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Sisyong Wu Zizai. Mari kita lihat pertanyaan minggu lalu. Pertama, Amitofo, apakah tulang belulang setelah dilakukan proses pengambilan tulang perlu dikremasi kembali baru dapat disemayamkan di rumah abu? Pertanyaan ini harus dilihat dari persetujuan keluarga. Pada zaman dulu, waktu kremasi masih belum tersohor, masih baiknya melakukan pemakaman. Saat pengambilan tulang belulang, bersihkan tulang terlebih dahulu, kemudian masukkan ke dalam satu guci yang besar. Masukkan tulang ke dalam guci abu, ke dalam guci tulang. Namun pada zaman sekarang, pemerintah pun juga mendukung untuk dikremasi. 那骨头那么大，所以就是要火化。那我们的做法就是会再找一个适当的地方哈，到火化场怎么样哈，就是进入火化炉或用 Caranya yaitu tulang belulang dikremasi. 然后再塞到那个骨灰罐里面进塔。 Dikremasi sehingga menjadi lebih sedikit dan kemudian dimasukkan ke dalam guci abu dan kemudian disemayamkan di dalam rumah abu. 谢谢老师。阿弥陀佛，是否有些 Amitofo, apakah persemayaman guci abu yang menghadap keluar
Dan ada juga yang mau terkena sinar matahari itu sesuai 啊，这个问题刚好就是我今天同样的去看塔位也是同样的，因为旧的塔位它会有很多的窗户。其实现在的新的塔位其实按理说这个塔位就是它不是太阳晒进来的，好吗？应该要选，因为 tempat 塔位并不 persemayaman guci abu itu sebenarnya 你看我们 lebih baik tidak terkena sinar matahari karena 里面是不是全部用土盖得好好的？ karena 像刚刚有讲过，就是说，就算二次碱金，它进到 karena 赤道 persemayaman guci 360 abu 里面， termasuk dalam energi 老板 yin 没有放 atau gelap. 大瓮，师尊刚刚那个旋转360度开示的，就是那个大瓮放在那个墓穴也是全部都是有 Seperti halnya dengan pemakaman, yaitu peti mati 所以理论上 dikubur dengan 塔位 tanah 应该是 sehingga tidak terkena 比较 langsung oleh 不要有 sinar matahari. 我们现在住的阳宅需要这个空气流通，阳光要充足阴宅阴这个塔位的概念我认为并不是这样应该要就是 Sehingga guci abu 好的是没错，可是整个塔位的设计，我认为 untuk pemilihan tempat guci abu 窗户 lebih baik jangan terlalu banyak ventilasi 阳宅的 dan 去想这个事情这是 ventilasi 是带人家看塔位，然后我也是跟他分享这个概念， dan juga mengikuti ilmu feng shui rumah. 可是现在的塔位好像没有了，现在塔位都你不会看到什么窗户啦，很少。好，下一题。好的，谢谢老 Pertanyaan 师。 selanjutnya, 阿弥陀佛。 Amitabha, 请问 posisi 塔位的座是否 duduk dari persemayaman 当我 itu 们 adalah 向塔位时， posisi 我们 kita 向的就是 menghadap ke 我们的 persemayaman. 就是塔位的像。 Lalu tempat kita menghadap itu disebut sebagai duduk. Lalu apakah berarti belakang kita itu adalah arah? 我看就就是那意思没错，但是我们讲法会比较简单就是你要跟塔位同向例如说我现在塔位是在这里，我就是跟塔位同向，面向出去的，那么就是做什么像什么就是塔位 Maka 做 tempat persemayaman dengan 门向 arah kita 做 dengan 东一定是向西做南一定是朝北，这个是相对的。 dengan arah kita menghadap keluar itu sama. 向的那个方向就是门那个方向对出去的，那你站的位置就是跟塔位的那个门或者是坟墓的墓碑是同向去看所谓的像不是正对的墓碑，但是他讲的意思是这样没错。 Maka 正对 arah yang dimaksud itu adalah seperti kita di persemayaman, kita menghadap ke arah pintu keluar, maka itu yang disebut sebagai arah. 所以能够成为我们的老师真的不简单。我看这个题目，我看了很久，我都不懂他说什么。老师就是老师，对，我后来也看了很久，其实他 Ini 讲， adalah pertanyaan yang lebih rumit. 但是我们做法上就是你就跟门同向去看就对了就门向的意思啦。谢谢老师，大家都长知识了。好，接下来，因为 Pertanyaan 政府新的规定， selanjutnya, 祖先的坟墓搬到 karena ada peraturan baru mengharuskan makam leluhur dipindah, apa ada tata ritual pindah pindah makam? 有啊，因为这个就是我们讲的迁葬 Ini 就是 seharusnya ada. 对不对？其实台湾也现在很多问题啊，上次上日谈过嘛，现在台湾都要求你把土葬棺木 Sekarang seperti Taiwan, 土葬区已经很多叫做禁葬，不让你葬，因为它有特别利益， pemakaman 鼓励你进塔。 secara penguburan dibatasi. 鼓励是不是我们的弘法人员到场宗教团体就会面临着这种案件会居多，就是要从一个地方迁到一个地方，所以应该要有所谓的迁葬仪轨。 Sebenarnya seharusnya ada ritual untuk pemindahan 迁葬跟建塔 makam. 其实是一致的啦，因为迁葬完就是要进塔，所以进塔仪轨 Pemindahan makam dan masukkan guci abu, persemayaman guci abu itu sama saja artinya. 本来我们 Seperti misalkan kita melakukan ritual pemindahan makam itu harus seperti melakukan penggalian makam. 墓穴里面嘛，但是启觉刚好相反，我们想把它挖出来。那这个应该也要有仪轨。那目 Ini 前看 seharusnya juga ada ritual. Namun untuk saat ini belum ada ritual yang pasti seperti ini. 那这个塔位的迁葬，我认为应该要有。那就恭请真佛。 Namun untuk persemayaman guci abu ada ritual pemindahannya. Namun untuk pemakaman belum ada.
Maka dari mungkin kita mau dapat memohon. 好的，谢谢老师，我们的上司们应该听到了。好的，下一题，请问吴志在老师，如果骨灰龛放少许师尊法会的附魔灰， Selanjutnya mohon tanya, apakah 上的加持力吗？ bila di dalam guci api ditaruh sedikit abu api homa dari upacara yang dipimpin langsung oleh Mahaguru, apakah memiliki cahaya arisana? Jawabannya adalah ini boleh saja. 还会用来就是最后剩下的那一瓶金刚明砂会剩下1/3，全部就是在要骨灰罐要盖之前，就是撒在那个棺木。 Ini sama saja seperti halnya pasir wajra. Penggunaan pasir wajra yaitu setelah penggunaan pasir wajra masih ada sisa sedikit, itu akan dituang sebelum pada saat guci abu akan ditutup. 秋间助教问了，请问吴老师，起袜是否一定要在清明节？ Mau tanya, yang pertama adalah apakah penggalian itu apakah harus pada saat Festival Qingming? Yang kedua adalah 请问老师，会影响家属的命运吗？ apakah di guci abu itu bila digoreskan nama istri atau nama istri yang masih belum meninggal, apakah ini boleh? Untuk pertanyaan pertama, apakah untuk penggalian ini tidak harus pada saat Festival Qingming. Bahkan mungkin setelah Festival Qingming baik yang melakukan proses penggalian. 去年做很多前场，我都奇怪，我的礼仪师做了快变成专业的起决师了就是在帮他挖坟墓了。那对，就是不一定要签，但是要起决要看日子起决是大事情。 Untuk melakukan penggalian kuburan ini harus melihat hari. 这个比较特别也许有但是我觉得不一样。 Untuk yang pertanyaan kedua yaitu ini tidak. 那这除非你要做替身嘛否则的话应该是阴然不要磕了。那如果磕了怎么 Lebih 办？ baik jangan menggoreskan di guci abu. 磕了就已经磕了不然就把它重新再换罐子。 Jangan digoreskan nama orang yang hidup di guci abu. 突发奇想那以前可能也有这样的人，就是什么把这个像以前真的会有把这个子孙的名字都刻在墓碑上面，可是你看演变到现在没有，现在只有说杨氏几大房就是好像不知道谁去突发奇想把这个生人的名字刻在骨灰上面墓碑上面但是后来可能大家会想一想不太对劲所以近年来都没有看到这种情况。下一题。好的，阿弥陀佛，老师讲到祖先和后代的塔位要有层次之分，如已定位了，可以有解决方法，会影响后代。 Sisho ada menjelaskan mengenai leluhur dan generasi selanjutnya memiliki tingkatan berbeda dalam tempat persembayan guci. Jika telah disemayamkan, apakah akan berpengaruh pada generasi selanjutnya? 感觉上就不太对了那也许祖先 Contoh, bila ayah Anda tempat persembayan gucinya guci abunya lebih tinggi daripada kakek nenek, maka mungkin ini seperti bukan hal yang lumrah, hal yang tidak seperti terlihat tidak sesuai. 就跟这个完全无关。好，下一题。 Namun bila saudara-saudara memiliki tempat persembahan yang berbeda, itu apakah menjadi masalah? Tidak. 好，这个问题是私底下有人问我的，然后我想起来，这个问题也蛮重要的，因为我们上堂课有谈到进塔是不是要看这个亡者他本身的生肖去。 Pertanyaan ini yaitu adalah untuk memasukkan guci abu itu selama bertahun-tahun tidak menemukan tempat persemayaman dengan arah yang baik.
Bagaimana cara mengatasinya? Caranya, saya pernah melihat seseorang melakukan satu cara, yaitu adalah dia itu di tempat itu persembahan itu ditaruh dulu kertas emas, kemudian di tahun selanjutnya itu baru membuang kertas emas yang tadi itu diambil, kemudian baru secara resmi masukkan guci abu untuk disemayamkan. 坐西向东是好的，那这个不好，西南就坐南朝北是不，假设坐南朝北是不好的，那今年就不能坐南朝北啊，今年所谓不能坐，是不是？那个讲师跟我讲一下坐南朝不利，坐南朝北，可是明明又要坐南朝北怎么办？那就是先站错，那等今年过后，我们明年再找一个时间再做一个正式的进塔，这个是属于比较特别，因为我们常遇到这种问题，这种细节那你说你帮人家看这个方向，可是人家问你说可是今年不利什么方向怎么办？这样好，下一题。好的，下一题。传统 Selanjutnya, 上已婚女性入夫家的神主牌位，听说未出嫁女性甚至离婚的女性，听说过往后是不能入祖先牌位，师傅不 pada 审核， tradisi, 这是怎么 bila 处理呢？另外，已 bila 修尼 seorang wanita telah menikah, maka setelah meninggal itu namanya akan masuk dalam 来处理吗？谢谢。 papan nama leluhur. Namun bila saya mendengar jika yang belum menikah tapi sudah bercerai, maka tidak boleh masuk ke dalam nama papan leluhur. Bagaimana cara mengatasinya? Selanjutnya, kemudian bila ada biksuni, apakah tidak boleh masuk ke papan nama leluhur? Bagaimana cara mengatasi permasalahan yaitu papan nama leluhur bagi orang yang telah menjadi biksu? Memang benar, tradisi ada seperti ini. 但是呢，有很多问题啊。第一个，我没有出嫁了怎么办？第一个我虽然嫁到你们家了，但是我离婚了现在离婚很多然后很多同门都会问我，很多同我说我就离婚了，我要去哪里？所以这是不合理，对，没错，认为不合理，就是你不能回到你原来的原生家庭的祖先牌位了各位，为什么呢？因为我们有一个动作要出嫁之前要到祖先牌位去解说我要离开了。第二个，我们要到 Karena 对方的 beliau wanita itu menikah itu berarti ia telah menjadi keluarga, menjadi bagian dari pihak lelaki, yaitu telah meninggalkan pihak keluarga. Nah, seperti contoh bila telah bercerai, 大概就是这样。那是不是合理？我觉得不合理。可是比如说现代的家庭，如果大家家族都没意见是要进去要回去但是我觉得你要提出这个讲法里面都要很小心因为这种属于传统上的讲法我们身为理事都要很小心，不能随便建议就是说你们自己去讨论但解法就是说 seperti untuk hal ini lebih baik dirembungkan bersama keluarga. Namun caranya bila seperti contohnya telah bercerai, maka boleh dibuat satu persemayaman sendiri. Namun bila wanita yang belum menikah, itu berarti ia masih termasuk dalam anggota keluarganya sendiri, anggota keluarga asalnya, sehingga masih boleh. Nah, bagaimana untuk biksu dan biksuni, terutama biksuni? Karena biksu itu telah terbebas dari hubungan duniawi, maka biksu dan biksuni, maka tempat persemayamannya itu tetap berada di dalam wihara. 那就这样回答。下一题。好的，端午节快到了，我知道我们家不能自己包粽子，那我们可以收出嫁女儿送回来的粽子吗？或是自己可以 Festival 买？ bacang akan segera, kita tahu keluarga kita tidak boleh untuk membungkus bacang. Namun apakah kita boleh
menerima bakcang. Karena dulu saya pernah memeriksa itu ada satu ahli tradisi 好，这个问题很 tradisi 经典， bilang 就是说 tidak boleh 上 menerima 来呢 dan tidak 传 boleh 统上 membungkus 其实 bakpao 在槟城民 bacang, 俗里面有 namun 很 boleh 多 membeli 的 sendiri, 民俗禁忌。 tapi tidak boleh 那很 untuk 多民 menerima 俗禁 bacang. 忌里面，我们要去了解，就算是弘法人员哦， Ini 祭祀 adalah 的时候啊， salah satu bentuk 就算是各个国家， seperti 我们看各个国家有 larangan 不 dalam 同的民俗 tradisi 禁忌。 tradisi. 在面对民俗禁忌的时候，有时候我们要去了解为什么他会这么讲， Kita perlu 才 memahami 有这个解法， dahulu 不是说 seperti 不要在意啦， tradisi 不 ini. 是这个意思，你要去解。那同样的，我们要了解为什么端午节不能够包粽子， Mengapa pada 因为 saat festival 这 bacang 个 kita tidak 这 boleh 个香 membungkus 蕉啦、 bacang? 葡萄啦，哦，不能拜香 Seperti 蕉，不能拜 contoh 葡萄，不能拜粽子， pisang 是它大 tidak 部分就是这种 seperti tidak boleh 禁忌的贡品， mempersembahkan 是一样的，它接二连三哦。大家要知道，那个粽子是用线 pisang, 包起来，然后一拿就是 anggur 叫做一串。 ini 那么 memiliki 我们民俗上 makna 把它叫做 dan seperti bacang sendiri memiliki makna, yaitu karena bacang diikat dan menjadi satu. 他怕说这个丧事办完 Karena 下一个丧事，那你拜 takutnya 取香 setelah melakukan ritual pemakaman itu, 香 karena bacang 同样 memiliki 拜的东西， bentuk seperti diikat menjadi 不 satu. 好的谐音，就是 Beberapa bacang diikat menjadi satu itu karena ditakutkan jika setelah kita melakukan satu pemakaman, 包粽子。那 nah, 既然不要包 jika 粽子， kita membungkus bacang 端 itu, 午节 kita 到了， takutnya 都 itu 不要包粽子， akan terjadi pemakaman yang 你要 selanjutnya, 拜粽子， sehingga 你怎么可能去 untuk 包，对不对？ untuk 但 tidak 实际上呢，这个是有解 tidak 法的。 terjadi hal demikian, maka lebih baik untuk tidak membungkus bacang. Ini adalah salah satu bentuk larangan dalam 献 tradisi. 去供养这个王者。如果王者他就是喜欢吃粽子啊，那你端午节不包粽子给他，怪怪的。可是民俗上又说不能包粽子，那不能拜粽子。那解法上就是把那个线剪掉就可以拜了。同样的，你想拜葡萄其实也是可以，把那个葡萄一串一串的那个梗，然后留下那个葡萄。 Misalkan bila kita ingin mempersembahkan bacang, 香蕉也一样， mungkin dalam tradisi itu itu berkata kita tidak boleh membungkus 解法。 dan mempersembahkan bacang. Dan 那 ada cara untuk 至于说 mengatasinya itu bacangnya itu boleh kita 可不可以去买 potong dulu talinya, 啊？人家 lalu 送 kita 你，他可以 persembahkan. 收也可以拜。 Dan untuk apakah kita boleh membelinya, tentu saja boleh. 剪掉，避开那个所谓的 Dan 谐音 seperti yang tadi saya bilang, 意义就好。 bacang itu kita harus potong dulu talinya untuk menghindari 大家参考看看。 menghindari 下一题。 hal yang tidak baik yang seperti yang saya bilang tadi. 那因为时间的关系，剩下的问题我们就留到下个星期再回 Karena 答，好不好？ waktu yang terbatas, 感恩 maka 知道老师如此精彩又精彩 pertanyaan selanjutnya akan kita jawab 大家真的 di 受益 minggu 匪 depan. 浅，收获满满。 Terima 感 kasih 恩老师很有耐 Susyong 心， Utsitsai 为学员们回答问题。 telah membawakan 很多 kelas pada malam hari ini. 民俗的问题，我们马来西亚老师是真的没有听过的。感恩老师。哦，你可以跟我分享看看，我也可以了解看看。哎，下一次可以请大家再跟我讲一下，我也很想知道说其他国家有什么特别的民俗，哎，让我体验一下。好啊，那么如果大家有什么民俗的问题，可以留言在我们的 WhatsApp 群。 Bila ada 武志在老师知道。 pertanyaan mengenai 好的，那么 tradisi 下个 pemakaman, 星期呢，我 mungkin 们将 boleh di 进 sharing 入到第terutama 4节 tentang tradisi 结语 pemakaman di 和 negara 生 kita 事患。我们常听闻的一句话 sendiri. 生从何处而来，死会往何处去。 Mari kita 在 nantikan 12 pelajaran 个 minggu 元 depan 法中所呈现的由无名直至老死的12个阶段，莲生活佛教导我们什么呢？如果您想知道在佛法之中为何人生是幻，下个星期同一个时间，真佛州网络大学约定你不见不散。好，谢谢大家。我们今 Terima 天的 kasih semuanya. 结束了，有请我们 Pelajaran hari ini telah 在 selesai dengan 大 sempurna. 家说再见吧。好， Sampai 那 jumpa 各位 semuanya. 线上的各位的师兄师姐哈，提醒大家哈，下一堂课虽然叫做结语，但是不是结束哦。我们结语之后呢，还会有实际的实作的几门课程哦。那这个讲义虽然叫结语，但实际上接下来的 Selanjutnya kita juga akan ada 这个 kelas 结语呢是 praktek. 讲人生是幻，但是呢，我 Untuk 们 pelajaran minggu depan adalah 自己 mengenai 在 kesimpulan yaitu 里面做 hidup adalah ilusi. 发生的实际案例的故事的一个感想。哦，那这个故事呢，当然就是有
哦，课程要讲换，我就要讲有，让你换跟有无跟有之间的一个体验好，那我们精彩的故事就等到我们下一堂课再来体 Saya 验 akan mencerita banyak. 最后我们请大家再次的恭敬合掌 Mari kita kembali bersikap anjali. Puji syukur kepada Mahamulacarya Linsen, puji syukur kepada Triratna, puji syukur kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Dharmapala. Terima kasih kepada para acarya, Ketua True Buddha Foundation, para acarya Ketua Divisi, para acarya, para dharmacarya, biksu, para pandita, dan para Padma dari seluruh dunia. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sisyong Wuzizai. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada penerjemah pada malam hari ini. Terima kasih kepada Acarya Lin Fei yang telah membimbing untuk penerjemah Indonesia. Terima kasih kepada Dharmacarya Lienro untuk membimbing dalam penerjemah Inggris. Dan terima kasih kepada seluruh anggota yang bekerja di belakang. Terima kasih semuanya. 谢谢吴胜老师，谢谢，拜拜。老师，谢谢谢赵东师兄，谢谢太精彩了！谢谢大家，晚安，老师，谢谢下个礼拜谢谢佩芬再见。谢谢武自在老师，感谢。谢谢谢谢万亮莲花万亮师兄，啊，谢谢，谢谢大家，拜拜下个礼拜的课程会更精彩哦。谢谢莲花木和师兄，拜拜。拜拜。谢谢。谢谢莲花国华师兄，谢谢吴自在老师，谢谢，拜拜。拜拜。